Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala, amma ba'. Sidang hadirin hadirat, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita hidup lagi, diberi lagi kita umur, kesempatan lagi untuk kita melakukan ibadat, persediaan peluang untuk kita melakukan kebaikan, taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan hari ini kita nak bincang berkenaan dengan akidah lagi. Ya, ini apakah benar seseorang itu akan terkeluar daripada Islam jika dia menolak ataupun menafikan hukum Islam? Misalnya seorang wanita yang ingkar untuk menutup aurat. Ini antara contoh seorang wanita yang ingkar menutup aurat. Dan kias pada hukum yang lain lah. Semayang umpamanya, ingkar daripada menunaikan semayang, solat, ingkar daripada membayar zakat, ingkar daripada puasa di bulan Ramadan, ingkar dengan perkara-perkara hukum hakam yang telah Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi dikatakan seseorang itu Islam apabila dia tunduk dan patuh kepada Allah secara sedar, bukan dipaksa, dipaksa-paksa. Maknanya seorang itu dikatakan Islam, maknanya dia tunduk, dia patuh kepada Allah, ta'abbud dia, memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menolak sebahagian perintah Allah berarti menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sedar, dia secara bukan dipaksa. Maknanya kalau dia menolak perintah, yakni perintah atau hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dia menentang Allah dan menentang Rasul. Jadi manusia ni sama ada di Islam ataupun dia bukan Islam, dihantarkan ke bumi untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kan? Disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Melainkan untuk beribadat, ta'abbud kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ini hakiki kita, tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, illa liya'budun. Jadi manusia ni dia perintah mengikut sahaja hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan mencipta sesuatu yang baru. Jadi mereka tidak menghukum dengan hukum Allah, dianggap telah ingkar dan kufur. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan amaran ini dengan firman Allah Taala. Yang bermaksud barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, maka dia tergolong di dalam golongan sebagai orang kafir. Maknanya sebagai orang yang kafir, yang keluar daripada Islam, tidak menghukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menetapkan satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi menolak kewajipan, contoh menolak kewajipan hukum menutup aurat, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan, boleh merosakkan iman. Jadi kadang-kadang percakapan manusia mutaakhir ini, ada yang mengatakan bahawa tak semayang umpamanya, dia dengan secara jelas, dengan secara terang-terang menafikan ataupun tidak semayang, hatta sampai menolak hukum kewajipan semayang, hukum menutup aurat. Ada yang disebut menutup aurat itu adalah budaya sahaja, bukan perintah Allah SWT.
Jadi umpamanya dia mengatakan pakaian menutup aurat itu kolot ataupun ketinggalan zaman, maka tidak sesuai diamalkan di masa kini, maka dia telah ingkar kepada hukum Allah. Oleh ini boleh menyebabkan dia menjadi murtad. Maksudnya dia mengatakan menutup aurat itu kolot umpamanya. Maknanya itu bab aurat lah, sembahyang ini menghalang kemajuan umpamanya. Puasa ini menyebabkan ataupun perkara-perkara yang boleh menghina hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Jadi dan segala-gala hukumnya, zakat umpamanya, bayar zakat, puasa, zakat, haji, begitu juga hukum-hukum berkenaan dengan muamalah. Mengapa kita masih menggunakan sistem ekonomi Islam, tak guna hukum sistem ekonomi riba kapitalis pada hari ini? Kerana hukum sejarah Islami ini, muamalat secara Islami ini tidak menguntungkan umpamanya. Riba yang menyebabkan kemajuan. Jadi hukum Islam ni kolot umpamanya. Itu menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh menyebabkan seorang itu menjadi kufur. Ataupun mengatakan hukum syariat, umpamanya hudud, qisas, ta'zir, mengatakan hukum hudud, ketinggalan zaman, umpamanya tak ikut peraturan zaman, kan. Contohnya hukum potong tangan. Disebut dalam Quran, disebut Allah nyebut dalam Quran kewajipan, disebut firman Allah Taala, as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki dan pencuri wanita, apa hukumnya? Potong tangan mereka. Jadi ini adalah hukum Allah SWT. Tapi tiba-tiba ada yang mengatakan tak boleh kita nak potong tangan orang umpamanya, dengan mempersendakan umpamanya kalau potong tangan orang ini manusia yang melakukan kesalahan ini menyebabkan maknanya mencabul mereka, merosakkan anggota mereka, menyebabkan tak boleh cari makan, bekerja, ataupun sehingga sampai ke tahap makan sup tangan umpamanya. Ini cakap-cakap yang boleh mempersendakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh menyebabkan seorang itu menjadi murtad. Jadi perintah umpamanya di sini, perintah menutup aurat wanita itu sebenarnya merupakan tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, terutamanya golongan wanita. Allah sentiasa mahu memelihara keselamatan para hamba-Nya dari sebarang godaan dan gangguan mengancam iman serta nafsu mereka. Jadi persoalan menutup aurat ni adalah kasih sayang Allah. Ada sebab dia, ada kelebihan dia, yang kelebihan itu kepada manusia itu sendiri mendapat kelebihan. Umpamanya seorang yang menutup aurat dengan sempurna, maka dia terpelihara, dijaga kehormatan dia. Jadi mutakhir ni manusia tidak lagi mengikut hukum Allah. Ada yang tidak menutup aurat. Terutama kita melihat dalam televisyen, kan, dalam televisyen contohnya pembaca berita, kan, kita nak tengok, umpamanya kita kadang-kadang kita melihat, kita nak mengetahui, mengikuti berita-berita berita-berita yang terkini, isu-isu yang berlaku mutakhir ini dalam negara kita umpamanya, tetapi dalam keadaan dihiasi dengan maksiat, tidak menutup aurat, berpakaian menjolok mata, maka menyebabkan maknanya matlamat yang jelas untuk kita mengetahui berita-berita itu, sehingga kita terpaksa menghalalkan cara. Jadi sebenarnya matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi itu kena jelas, ya. Jadi jelaslah di sini bahawa wanita menutup aurat akan terhindar daripada gejala buruk, umpamanya isu-isu rogol, maknanya
dan sebagainya lah, yang melibatkan maruah kaum wanita. Jadi apa hikmah dia itu? Sebab tu setiap pensyariatan itu ada hikmah dia, menjaga maslahah yang kembalinya kepada manusia juga kelebihan itu. Umpama zakat umpamanya, untuk apa? Untuk berkat, menambah keberkatan, membersihkan harta daripada harta-harta yang tidak baik, pendapatan yang tidak baik, maka disucikan dengan zakat dan sebagainya. Dan insya-Allah itu yang penting. Apa yang Allah Taala tetapkan dalam Quran itu adalah hikmah itu kembali kepada manusia itu sendiri, kerana Allah tidak mengambil manfaat pada hukum hakamnya, dan Allah tidak mengambil manfaat pada nikmat yang dikurniakan kepada manusia seluruh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.